Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bertemu kita kembali dalam PDPR 2.0 tahun 2021. Hari ini kita akan masuk tajuk pelajaran 5, zikir penenang hati, pendidikan Islam tingkatan 3 bersama dengan saya Ustaz Nur Erman bin Sunil. Ayo kita sama-sama ikuti PDPR pada hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, baru sebentar tadi kita sama-sama dengarkan suratul A'raf ayat 205 hingga 206 yang dibacakan oleh qari yang ternama. Bukanlah saya sendiri yang baca, alhamdulillah. Yang mana ianya dibacakan dengan baik, insya-Allah. Kalau ada silap pun saya minta maaf. Selanjutnya mari kita sama-sama ikuti apakah maksud ayat ini. Maksudnya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri dan rasa takut serta tidak menyaringkan suara pada waktu pagi dan petang, serta janganlah engkau termasuk orang yang lalai. Sesungguhnya mereka, iaitu malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, tidak ingkar daripada beribadah kepadanya. Mereka sentiasa bertasbih baginya, serta kepadanya jua mereka bersujud. Alhamdulillah. Dan kita tengok maksud ayat ini. Yang mana wazkur rabbaka fi nafsik, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Allah Subhanahu Wa Taala pesan dalam ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala pesan dalam ayat yang ada di atas ni, Allah Subhanahu Wa Taala pesan supaya kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebutlah nama Tuhanmu. Jadi kita kena sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut sebab ini ayat ini menceritakan tentang bagaimana kita nak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini menerangkan dan menjelaskan dengan telitinya berkaitan bagaimana kata wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Dan kalau kita tengok dan dengan merendah diri dan rasa takut serta tidak menyaringkan suara. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita merendah diri dan rasa takut, tidak menyaringkan suara. Ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kurang tepatlah. Sebabnya dalam ayat surah Al-A'raf ini Allah sendiri menyatakan kalau kita nak tengok yang bagaimana yang sebelah depan ni ayat ni, wazkur fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Maksudnya
tidak kita kuatkan. So jangan kuat-kuatkan sangat, biasa-biasa sahaja. Bil ghuduwi wal asal, pada waktu pagi, pada waktu pagi dan petang. Tengok ayat depan ni, bil ghuduwi wal asal, pada waktu pagi dan petang. Jadi untuk kita menjadi hamba Allah yang baik, kita kena berzikir, tapi bukan dalam keadaan yang lantang, bukan dalam keadaan yang kuat. Ingat tu para pelajar sekalian. Terus pergi kepada yang seterusnya. Maksud perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam ayat ini. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam ayat ini. Kita tengok perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam ayat ini. Apa dia yang pertama? Apa dia yang pertama? Yang pertama, menurut Imam Ibn Katsir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk memperbanyakkan berzikir. Dalam ayat ini kita dah terang tadi, dah jelas bahawa ayat ini menceritakan tentang berzikir. Tengok ayat dia. Wazkur rabbika fi nafsik. Maksudnya kita kena, Allah Subhanahu wa taala sendiri kita dah nampak dah ni. Allah Subhanahu wa taala suruh kita berzikir. Perintah ayat yang pertama, Ibnu Katsir menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala suruh kita berzikir. Yang kedua, zikir hendaklah sentiasa diucap agar manusia tidak tergolong dalam kalangan orang yang lalai. Kena sentiasa ucap. Perintah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memotivasikan manusia dengan memuji malaikat dan menjadikan malaikat sebagai contoh. Malaikat, kalau Allah suruh sujud, maka dia akan sujud sepanjang masa. Kalau Allah suruh berzikir, dia akan berzikir sepanjang masa. Dan malaikat sentiasa berzikir kepada Allah tanpa henti. Ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala suka hamba-Nya yang sentiasa berzikir padanya. Jadi kita kena ingat, kita sentiasa berzikirlah. Jangan kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita tengok apakah maksud. Apakah maksud zikir? Zikir itu membawa maksud kepada apa? Zikir ialah ingatan dari segi bahasa. Dari segi istilah, mengingati Allah Subhanahu wa taala sama ada melalui hati atau lisan. Ingat, zikir, Z-I-K-I-R, maaf, tersasul. Zikir adalah mengingati Allah Subhanahu wa taala melalui hati dan lisan. Itu zikir. Peranan zikir. Zikir ni peranan dia untuk apa? Zikir confirm peranan dia adalah satu perkara yang positif. Bila positif, bila kita berzikir pada Allah, apa yang kita dapat? Itu peranan zikir. Apa yang kita dapat melalui zikir. So, yang pertama dia kata menimbulkan rasa syukur pada Allah. Kalau kita menerima nikmat, maka kita zikir Alhamdulillah. Kalau kita menerima sesuatu berita buruk, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nak minta diri kita bertaubat pada Allah. Istighfar, astaghfirullahalazim. Jadi itu menyebabkan kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadikan perisai peribadi. Kadang-kadang kita ingat, bila kita rajin berzikir, bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi orang yang berzikir. Bila kita dekat dengan Allah, syaitan akan jauh dengan kita. Tapi kena ingat, syaitan tetap akan berusaha untuk mencari ruang dan kekosongan untuk masuk dalam diri kita. Yang keempat, memberi petunjuk ke jalan yang benar. Dan yang kelima, mententeramkan hati. Kalau kita dengar, kalau kita tengok zikir-zikir yang ada di bawah ni, yang ada di sebelah saya ni lah, yang ada di sebelah saya zikir ni, yang ada ni, ni yang daripada atas. Kalau kita baca, kalau kita dengar setiap hari kan, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. So kita zikir itu yang menyebabkan kita rasa Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tenangnya, banyak lagi zikirnya. Terutamanya kalau kita tengok pagi-pagi bangun tidur kan, zikir penenang hati ada, bacaan doa bacaan doa duha ada. Itu semua adalah
uh, zikir pada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula fa ni'man nasir. Itu juga zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Now, kalau nak berzikir, okey, kadang-kadang kita lupa. Kalau nak berzikir ni macam mana sebenarnya nak berzikir? Adakah kita la ilaha illallah, la ilaha, tak ada. Berzikir ini kita kena ada adab dia. Kita tengok yang atas ni. Kalau tengok yang atas ni, yang pertama, yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala kata sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati. Nak adab berzikir yang pertama yang ada di atas ni, kita kena sentiasa terus ingat Allah sambil-sambil kita berzikir. Allah itu ada dekat dengan kita. Okay. Yang kedua atas ni. Yang kedua ini menceritakan berzikir dengan penuh rendah diri. Jangan kita berzikir hebat, rasa agung. Tidak. Zikir tu kita nak dekat kepada Subhanallah walhamdulillah. Macam tu. Kalau tak nak Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Makin tunduk. Dan yang ketiga, kita tengok yang ketiga Yang ketiga ni berzikir dengan penuh takut kepada Allah. Makin kita zikir, makin kita takut. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sampai menitiskan air mata. Itu adalah satu lagi bagus, lagi menarik. Dan yang terakhir, yang terakhir di sini ni, kalau tak nampak sebelah sana tu. Okey, pasal dia toing, nak pandai unjuk, tak pandai tunjuk, baru nak belajar pakai OBS. Tak apa. Zikir ini berzikir dengan suara yang lembut. So ada 4 adab berzikir. Yang pertama, ketika kita nak berzikir, kita kena ingat pada Allah. Ketika kita nak berzikir, kita kena penuh rendah diri. Ingat Allah, rendah diri, takut kepada Allah dan dengan suara yang lembut. Ada 4 adab berzikir. Para ulama juga menyatakan bahawa adab berzikir yang lain adalah yang ini kita boleh buat dengan khusyuk dan tenang. Kita bersihkan mulut dari kotoran. Kau baru lepas makan durian, baru lepas makan petai, makan pun berzikir tak ada. Itu adab saja, adab, bukan maksudnya wajib. So zikir ni boleh bila-bila masa, kecuali berada dalam tandas. Tandas kau jangan berzikir pula plong alhamdulillah. No, tak boleh. Tak boleh. Haram hukumnya, berdosa. Jadi jangan. Sebab tu kita nak berzikir kat tandas, bukan tak berzikir, nak berzikir tu sebelum masuk tandas. Kan, sebelum masuk tandas tu ada doa dia. Selepas masuk tandas tu ada doanya. Bukan alhamdulillah dalam tandas, alhamdulillah di luar tandas. Alhamdulillah allazi azhaba anil azza wa afani. Kan, jadi kena baca doa itu. Okey. Seterusnya, kepatuhan malaikat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat ni sangat patuh. Sangat patuh kalau disuruh berzikir. Sangat-sangat patuh berbanding dengan kita sebenarnya. Kita ni kalau suruh berzikir subhanallah, susah betul kalau kita suruh berzikir. Kenapa? Antara contohnya, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir, para malaikat sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak sombong untuk menyembah Allah dan berzikir memuliakannya. Dalam surah As-Saffat yang ada dalam buku teks awak, dan tiada siapa pun daripada kalangan kami melainkan ada baginya darjat kedudukan yang tertentu, dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa berbaris menjunjung perintah dan beribadah, dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa bertasbih menyucikan Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Daripada Abu Zar pula menyatakan bahawa ditanya tentang ucapan paling afdal, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ucapan yang dipilih oleh Allah untuk malaikat ya subhanallahi wa bihamdi. Allah bagikan ini zikir. Kalau tengok subhanallahi wa bihamdi, Allah yang pilih ucapan ini kepada para malaikat. Jadi malaikat ini sangat patuh guys. Malaikat sangat patuh bandingan kita. So dalam malaikat ni patuh, kalau hari ini contoh Allah perintahkan untuk dia berzikir, sampai kiamat dia akan berzikir. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya dia sujud, sampai kiamat dia akan sujud. Berbandingan kita, Allah perintahkan zikir dia tak banyak, tu pun tak buat. Nauzubillah min dzalik. Now seterusnya kita tengok kepada pengajaran ayat. Okey, senang saja saya nak ceritakan kat sini. Pengajaran ayat sebenarnya kita perlu hanya
berfikir menggunakan apa yang kita pelajari. Cerita dalam tajuk ini menceritakan tentang zikir, kebaikan berzikir. So pengajaran ayat kita boleh buat. Kita hendaklah sentiasa berzikir kepada Allah agar kita mendapat rahmat. Kita hendaklah mendekatkan diri kepada Allah supaya hidup lebih diberkati, supaya hidup lebih diredai. Jadi apa yang kita pelajari daripada awal tadi, daripada tajuk awal yang awal-awal yang tadi cerita pasal zikir, wazkur fi rabbika, yang daripada depan ayat tu sampailah belakang, kita rumuskan kepada pengajaran ayat. Dan akhir sekali, dia sebenarnya macam ni. Umat Islam disunatkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Ni ada dalam buku teks awak kat depan. Dia ceritakan pasal sujud tilawah spektrum. Okay? Sujud tilawah ini adalah satu sujud yang sunat dilaksanakan. Okay, kita kenapa kata saya cakap sujud tilawah? Kita tengok dalam ayat yang tadi kita baca, di mana ada innallazi, okay, innallazi, Allahu akbar, subhanallah, terkejut dia. Kejap kejap. Dia masih terkejut. Okey, kalau kita tengok sebelah ni. Okey, kalau kita tengok sebelah ni. Okay, kita tengok ni ayat ni. Atas ni. Saya tunjuk ayat ni kalau kita tengok ayat ni. Okey, kalau kita tengok ayat ni, walahu yasjudun. Ayat yasjudun ini menceritakan kat sinilah menyebabkan kita umat Islam yang membaca Al-Quran disunatkan untuk sujud tilawah. Jadi bagaimana, kenapa sujud tilawah tu kena buat? Sebab ini ada cerita dalam ni, sebab tu diceritakan dalam ni. Sujud tilawah disunatkan untuk dilaksanakan apabila membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tanda macam tadi tu, dan tanda macam masjid tu kan dalam Al-Quran. Dan sebenarnya perkataan ni kebanyakan ada perkataan yasjudun, sajadah, sujudun. Dia akan digariskan dan ada tanda masjid yang ada kat sini. Ada tanda masjid yang ada kat sini. Ni macam-macam yang ada tanda masjid kat sini ni kan. Yang ada kat atas tu. Yang ada kat atas tu. Okay. Now, seterusnya, orang yang sedang bersolat perlu berniat untuk sujud di dalam hati, lalu sujud sekali seperti sujud biasa, kemudian bangun untuk meneruskan solat seperti biasa. Awak pernah kalau pergi solat subuh di masjid waktu hari Jumaat, yang itu dia lain, itu bukan sujud tilawah, itu dipanggil sebagai sujud sahwi pula. Sujud sejadah. Sebenarnya konsep dia sama, sujud sejadah dan sujud tilawah, konsep dia sama, bacaan dia pun sama. Okey, dia berlaku cumanya sujud tilawah berlaku pada ayat-ayat yang lain. Sujud sajadah hanya berlaku dalam surah Sajadah. Dia ada nanti sampai ayat yang sujud, maka dia akan imam akan sujud terus. Dia tak ada rukuk. Tengah baca terus sujud. Kan kalau kita tengok kat TikTok ke kat mana, ada yang terrukuk, salah. Okey. Dan kenapa kita kena sujud? Kenapa? Antara sebabnya adalah kita nak menunjukkan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Nah, kita tahu bagi orang yang berada di luar solat adalah berniat untuk sujud takbiratul ihram, sujud sekali, duduk selepas sujud dan memberikan salam. InsyaAllah yang ini saya akan tunjukkan secara praktikal ya. Saya akan bagi link kepada anda semua. Don't worry. Ini tentang sujud yang ada ni. Sujud tilawah, sujud sahwi, sebagai sujud yang ada. InsyaAllah saya akan buat secara praktikalnya, dan saya akan tunjukkan kepada kalian semua. Untuk itu nampaknya dah berakhirlah sebenarnya siapa kita punya PDPR pada hari ini. Moga kita bertemu lagi pada masa akan datang. Sebenarnya ini baru pertama kali saya mencuba OBS Studio ni. InsyaAllah saya akan cuba yang lebih baik untuk anda. Sebelum ni saya guna StreamYard, sebelum ni saya guna Google Meet dan sebagainya. Tadi semoga anda terus berjaya, dan insyaAllah lepas ni saya akan bagikan link untuk anda jawab soalan-soalan yang PDPR kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu jangan lupa subscribe saya punya channel. Bye.